Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuklah yang menciptakan pelbagai nikmat buat kita. Salah satu nikmat tersebut, pagi ini kita bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Dan saya alhamdulillah Hadari akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersama ini. Dan alhamdulillah juga para penonton sekalian, pada pagi yang indah ini, hujung minggu Sabtu 24 April 2021. Hari ini masuk hari yang ke-12 dah. Alhamdulillah kita berpuasa di bulan Ramadan. Artinya sedar ke tidak? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita menghampiri ke pertengahan Ramadan dan bagaimana Ramadan kita. InsyaAllah sama-sama kita tanya hati kita. Namun pada pagi ini, Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan dibawakan kepada anda oleh PPZ Mawib. Hari ini sangat istimewa jugalah kerana saya tidak berseorangan, tidak juga berdua. Tapi bertiga. Okey, baiklah para penonton sekalian, saya nak kenalkan kepada anda di mana bersama dengan saya seorang panel dan juga panel jemputan. Saya kenalkan dulu panel kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat saya? Alhamdulillah. Orang kampung teman tu. Dan di sebelah kanan beliau, yang saya sangat kagumi, saya membesar dengan beliau menjadi pengacara Al-Kuliah. Kini menjadi seorang panel yang amat disegani lah. Di mana bersama dengan saya juga sebagai panel jemputan kita pada pagi ini, Ustaz Fauzi Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baiklah, insya-Allah kedua-duanya nampaknya dah bersedia untuk kita sembang-sembang pagi ini Ustaz ya. Di mana mungkin saya yakin bila sebut tentang topik pada pagi ini para penonton sekalian, ia berkaitan dengan zakat. Zakat 2.5%, ringan atau beban? Bila sebut tentang zakat ni, ramailah yang mula garu kepala ya. Tambah-tambah bulan Ramadan ni, nak menjelang, nak hujung Ramadan ni, ada satu zakat. Kejap lagi kita sembang juga tentang zakat tu. Cumanya para penonton sekalian, ingin saya kongsikan juga update ataupun terkini, di mana maklumat terkini berkaitan dengan status terkini COVID-19 Malaysia. Di mana dari maklumat tersebut diperoleh daripada CPRC Kebangsaan yang juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kes baharu dicatatkan semalam menjelang 5 petang semalam 2,847 kes baharu, 2,843 kes tempatan, manakala 4 melibatkan kes import. Kes kematian baharu membimbangkan kita, di mana 8 kes kematian semalam. Jadi para penonton sekalian, ingin saya tegaskan di sini, di mana saja kita berada, terutamanya perancangan kita di hujung minggu ini, pada hujung minggu ini, terus patuh kepada SOP untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya nak bersama dengan panel kita dahululah, sebelum kita bersama dengan panel jemputan kita. Baiklah Ustaz Husni. Ya. Bila kita sebut tentang zakat ni, Ramadan sinonimlah dengan zakat fitrah. Betul. Tapi sebenarnya zakat ni bukan sekadar zakat fitrah saja. Orang ingat zakat fitrah, zakat fitrah saja kan. Jadi mungkin Ustaz boleh rungkaikan dan kongsikan apa antara zakat-zakat yang kita kena tahu. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Da'i Hadari dan juga gandingan serta guru kami Ustaz Fauzi Mustafa, sahabat-sahabat dan juga para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, peminat setia Tanyalah Ustaz sepanjang masa. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang zakat, memang ramai ataupun rata-rata sinonim masyarakat kita memang mengaitkan zakat ni dengan Ramadan, kerana itulah zakat yang sering kali kita lihat kalau dalam suasana klasik ataupun tradisional, orang melihat orang tua-tua dulu, bapa kita terutamanya, akan pergi ke masjid, berjumpa dengan amil, kemudian nampak bapa kita tu bersalam, kita pun confuse sama ada ayah kita ni nak kahwin baru ke tidak ke. Jadi bersalam, nampak kita bagi duit. Jadi itu suasananya. Maknanya hidup uruf ataupun suasana itu dalam masyarakat kita, sehingga tertanam bahawasanya zakat yang diwajibkan hanya pada bulan Ramadan.
Tetapi oleh kerana perkara tersebut pada zaman dahululah 70-an, 80-an itu tidak disuburkan dengan situasi membayar zakat harta kecuali pada golongan petani dan juga golongan penternak. Golongan petani terutamanya. Bila mana mereka memungut hasil, waktu tu mereka bawa hasil tu bagi kepada tok amil ketika itu. Maksudnya itu sahaja konotasi kepada zakat harta yang dibayar, tetapi tidak begitu famous ataupun tidak begitu masyhur dan tidak meluas. Sebab itulah kalau kita melihat kepada pembahagian hukum fiqh, berapakah jenis zakat itu? Zakat ini terbagi kepada dua. Satu dipanggil zakatul badan, zakatul abdan, ataupun disebut zakat al-fitr, zakat badan, zakat tubuh, zakat fitrah. Dan satu lagi disebut sebagai zakatul mal, iaitu zakat harta. Dan bahagian zakat harta inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa lam yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahab, orang yang menyimpan perbendaharaan daripada emas ataupun perak dan tidak belanja pada jalan Allah Subhanahu Taala, bagi tahu kepada mereka, khabarkan dengan khabar gembira Tuhan memerli kita dengan azab seksa yang pedih, hari di mana dibakar semua harta itu dalam neraka, ditekapkan di lambung, di dahi, di belakang mereka. Maka inilah, rasalah apa yang kamu simpan. Maka daripada konotasi itu kita faham bahawasanya zakat harta dia terbahagi pula kepada dua. Satu, harta klasik yang ada dalam sejarah, kita tengok dalam zaman pensyariatan yang berkaitan dengan emas, perak, ternakan, pertanian, perniagaan. Ini dia panggil harta-harta klasik. Kemudian pada hari ini bila berkembangnya ekonomi, berkembangnya sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber kekayaan baru, maka dikiaskan perkara tersebut kepada sama ada emas ataupun perak, ataupun dikiaskan kepada pertanian dan seumpamanya. Maka diletakkan kewajipan zakat itu pada harta-harta baru yang kita namakan hari ini sebagai harta zakat pendapatan. Pendapatan ini juga sebenarnya dah lama, cuma dimodernkan dengan gaji dan seumpamanya. Mengikut kesesuaian zaman. Mengikut kesesuaian zaman. Kemudian kita ada zakat saham, kita ada zakat pelaburan, kita ada zakat yang berkaitan dengan harta-harta seperti harta-harta intelektual. Ini semua benda-benda baru. Yang mana pada hari ini kita dengar ada zakat KWSP, ada zakat. Jadi semua jenis ini merangkumi kepada harta-harta yang dimiliki dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa zakat bukan sekadar zakat fitrah, tetapi ada lebih besar, iaitu zakat harta. Baik, bila sebut tentang zakat itu dan zakat ini, rasa macam banyak benar pula nak kena bayar ni, kata tuan-tuan perempuan di rumah. Cumanya mungkin Ustaz Fauzi, zakat hanya 2.5%. Namun ramai yang layak sebenarnya tapi tak nak tunaikan ataupun masih belum tunaikan. Adakah kerana tak percaya ataupun kurang kesedaran terhadap pentingnya zakat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Hadari dan juga Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Husni. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bila cerita tentang ada segelintir di luar sana yang enggan bayar zakat ataupun tidak berminat bayar zakat ataupun rasa diri tak layak bayar zakat. Ya, Ustaz. Sebenarnya kalau kata kurang kepercayaan, saya duduk lihat institusi zakat, pusat-pusat zakat termasuklah PPZ, Mawib, sebenarnya mereka ada buku laporan tahunan. Jadi orang di luar sana kalau dia rasa sangsi, kurang percaya kepada pusat zakat, buat kerja ke tidak, bayar ke tidak, turun padang ke tidak, jumpa orang miskin ke tidak, maka dia boleh belik buku laporan tahunan. Memang ada tercatat di situ? Memang ada tiap-tiap tahun. Jadi kalau tahun ni, contohnya, dia boleh baca buku laporan tahun lepas. Buku laporan tahun lepas, tengok, banyaknya buat kerja. Berapa banyak duit sudah dihabiskan untuk bantu asnaf-asnaf ini. Bukan satu asnaf saja, ada 8 asnaf. Turun padang ke tidak, Masya Allah. Pergi sana, pergi kat sini. Memang kalau anda kurang kepercayaan, pergi jumpa pusat zakat, minta buku laporan tahunan. Maka baca sekejap, tolong baca. Masya Allah, saya sebenarnya rupa-rupanya salah faham, salah dengar, silap. Baru kita mengaku Satu. Yang kedua ialah adakah kurang kesedaran?
Sebenarnya masyarakat kita sudah banyak kesedaran. Ya? Di dalam kuliah maghrib, kuliah subuh, dalam TV. Malah kalau kita lihat, kita kalau pergi shopping kompleks pun, memang kita akan jumpa kaunter zakat. Memang akan ada. Memang akan jumpa. Zakat majlis tu ni, zakat negeri ni, kita akan jumpa. Jadi kenapa nak kata kurang kesedaran lagi? Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan Allah, sebenarnya kempen sudah ada di mana-mana. Kalau pergi masjid, kita tengok ada satu billboard, bayar zakat. Malah kalau di wilayah Persatuan ni, khutbah kedua tu sudah ada dah bayar zakat. Jadi kalau orang, memanglah ramai orang tidur kan khutbah kedua. Jadi sebenarnya bukan masalah. Ni masalah kita kadang-kadang tak alert, tidak aware benda ni sebenarnya sudah ada dalam masyarakat kita. Cuma kadang-kadang saya dah sebut, kenapa ada orang liat nak bayar zakat ataupun lari mengelak bayar zakat. Pertamanya ialah sebab dia rasa kesan tak bayar zakat tu ringan. Tak apalah, ni bukan solat, ini bukan derhaka mak ayah. Ini adalah zakat je. Allah Ta'ala boleh ampun. Sebenarnya kalau kita lihat apa Ustaz Ahmad Husni cakap tadi, tuan-tuan, sangat mengerikan. Bila kita baca ayat Quran, kita baca hadis, kesan daripada orang tak bayar zakat, pertama kalau kita lihat zakat harta. Zakat harta, duit simpanan, duit pendapatan kita tak bayar zakat, apa akan jadi? Disebut dalam Quran, dia akan disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, dia akan bertukar menjadi seekor ular. Syuja'ul Aqra'. Jadi ular tersebut hasil daripada mana? Hasil daripada duit zakat yang sepatut kita bayar kepada amil, kepada asnaf, tapi kita tak bayar, kita simpan. Bila kita simpan, kita buatlah kerja untuk diri kita, kepentingan diri kita dan keluarga kita, maka dia akan tukar pada hari kiamat nanti menjadi seekor ular yang sangat besar, Syuja'ul Aqra', maka dia akan belik kita. Dia akan belik kita, maka bila sampai dah muka muka kita macam tu, dia kata apa? Dia kata apa? Ana maluka, ana kanzuka. Akulah hartamu yang kamu tak bayar zakat. Akulah simpanan kamu yang kamu tak keluarkan zakat. Jadi kita, harta tak bayar zakat ni, dia akan jadi musuh kita pada hari akhirat nanti. Satu. Yang kedua, macam disebut tadi, zakat emas. Dia tak bayar, maka jadi striker. Hari akhirat dalam neraka jadi striker. Striker ni daripada mana datangnya? Bukan dia kilang-kilang ni, bukan dia kilang. Tapi dia ada harta emas yang kita tak bayar zakat. Hari akhirat nanti orang yang ada ternakan, ada bela lembu, kambing, cukup nisabnya, dia tak bayar zakat, cukup haulnya tak keluarkan zakat, maka di hari akhirat nanti disebut dalam sebuah hadis, lembu-lembu, kambing-kambing, unta-unta yang dia tak bayar zakat akan dihidupkan balik, maka akan rempuh dia, akan pijak dia. Baik. Jadi itu sebenarnya, saya rasa inilah, dia rasa lah zakat tak bayar, tak apa. Kerana ambil mudah, Ustaz. Janji solat. Baik. Itulah pandangannya. Satu peringatan buat kita semua bahawasanya penting, kewajipan itu disyariatkan kepada kita, ada kebaikannya, dan kalau tidak melaksanakannya, pasti akan ada balasan ataupun padahnya. Baiklah, Ustaz Husni dan juga Ustaz Fauzi, kita sangat bertuah kerana pagi ni Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, kita dah ada pemanggil talian ketika ni kita nak raikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nurul ya? Ya, saya. Ya, silakan. Apa khabar? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Puan Nurul dengan soalannya. Saya ada 2 soalan, boleh? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Soalan pertama saya agak keliru dengan pengiraan untuk zakat simpanan. Sekiranya kalau saya ada menyimpan duit dalam bank yang berbeza, dan juga ada asingkan sikit duit untuk sekiranya ada rezeki ke umrah dan haji, adakah saya kena kira semua pendapatan duit saya tu? Semua duit saya tu untuk dibayar. Dan soalan kedua saya, sekiranya saya tak tahu macam mana nak kira tu, tapi saya tak bayar dan saya buat macam sedekah, adakah saya dikira berdosa tak bayar zakat ke macam mana? Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul atas soalan tersebut. Ini mewakili para penonton di luar juga ni. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Okey, saya yakin kita bagi Ustaz Ahmad Husni lah untuk jawab. Yang pertama, Puan Nurul kita tanya tadi, keliru pengiraan zakat simpanan. Teman pun keliru juga ni. Macam mana tu? Bank berbeza, adakah perlu dikumpulkan? Kemudian baru kita ambil 2.5% tu. Kemudian yang kedua, kalau tak tahu, buat tak tahu, kita bagi sedekah ajalah. Silakan. Baik, yang pertama sekali, duit zakat simpanan berdasarkan hadis ataupun ayat yang disebutkan tadi juga. Walladzina yaknizuna, Allah Ta'ala sebut
al-kanzu. Al-kanzu ni maksudnya apa yang disimpan dan tidak digunakan. Maksudnya kita simpan dan kita jaga. Iktinas dia panggil ya. Jadi benda tu menjadi semakin banyak kalau apa nama tu orang tu banyak benda yang disimpan boleh jadi gedung. Sebab banyak benda sebab tu bila kita simpan dia makin lama makin banyak, makin banyak. Maka duit simpanan ni tak kiralah di pelbagai jenis bank sekalipun, semua tu hakikatnya milik kita. Walaupun dia berbeza bank tidak menjadikan setiap satu itu dilayan ataupun dianggap sebagai satu harta yang berbeza. Dia semua satu harta sahaja. Simpanan bentuknya satu, duit dan juga cuma tempat sahaja yang disimpan tu berbeza. Maka untuk tujuan zakat apabila sampai haul cukup nisab, semua jumlah simpanan yang ada di pelbagai bank tu harus dicampurkan dan dizakatkan sekali 2.5%. Macam soalan tadi dia kata ada yang nak disimpan untuk haji ataupun umrah. Meskipun kita buat tujuan simpanan untuk haji dan umrah, tetapi apabila haulnya sampai pada zakat, maka itu kewajipan yang lain. Sampai haulnya kenalah zakat. Itu kewajipan harta itu. InsyaAllah apabila kita zakat, keberkatan untuk kita nak pergi umrah, pergi haji itu, dia semakin, ialah maknanya kita menunaikan kedua-dua ketaatan sekaligus. Macam mana kita nak buat satu ketaatan sehingga menggagalkan satu ketaatan yang lain? Tak mungkin. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, dia kata kalau kita nak niat bagi sedekah sahaja, boleh tak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Bagi harta mereka itu ada hak yang termaklum bagi orang minta dan orang yang tak minta. Hak termaklum tu, itulah yang disebut oleh para ulama mufassirun, al-ma'lum bermakna al-mahsub, maknanya dia kena kira. Dia kena tahu berapa jumlah, dia kena tahu kaedahnya, dia kena faham apa yang dikeluarkan. Bukan main niat sedekah saja. Apa yang niat sedekah, dia tidak jadi zakat. Zakat ibadah khusus yang perlu niat khusus, cara dan kaedah kiraan yang khusus. Saya yakin ada juga yang nak tanya tu, terdetik di hati anda semua. Boleh ke tak pakai amil? Saya nak anda yang tanyakan tu, kejap lagi saya tanyakan. Caranya macam mana? Boleh hubungi kami di talian 0377261603 untuk tanyakan soalan macam Puan Nurul tadi. Ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Pagi ni bila ada dua orang panel ni, cepat benar. Ramai pula menelpon. Alhamdulillah, rezeki itu. Sekarang ni kita bersama dengan Tuan Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz Ahmad Husni dan juga Ustaz Fauzi Mustafa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dan juga moderator. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ni Ustaz kedua-dua Ustaz ni. Silakan Tuan. Yang mana pun jawab semuanya panel-panel yang berwibawa belaka pada pagi ini. Jadi soalan saya begini. Baru-baru ni kita ada sistem pengeluaran KWSP untuk para penyimpan KWSP yang dikatakan ICNAR dan sebagainya ni. Ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak. Jadi soalan saya, kemuskilan saya ialah ada lagi pemegang-pemegang ini yang tak tukar kepada Islamid akaun tu. Jadi apabila dikeluarkan duit tu dapat, apakah boleh digunakan duit tu terus ataupun kena bayar zakat dulu ke macam mana ke Ustaz? Dan yang satu lagi ni, kadang-kadang ada pula penyimpan-penyimpan ni dia dah cukup haul, tapi nisab dia dah cukup sebenarnya, tapi digunakan ke lain dulu sebelum cukup haulnya. Dia kata alhamdulillah tak dapat tak cukup haul aku nak bayar. Jadi dia seolah-olah diseronok pula dah macam tu. Sedangkan pada peringkat awalnya dia dah cukup haulnya, cukup nisab dan cukup haulnya, tapi dikeluarkan untuk kegunaan lain lah. Jadi tak layak untuk dia membayar zakat. Jadi bagaimana? Mohon pencerahan sikit daripada Ustaz pada pagi ini kepada soalan saya ini. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Haji Omar. Tapi Tuan Haji Omar ni kalau bertanya bukanlah diri beliau, mewakili para penonton semualah. Okey, cumanya Ustaz Fauzi, Ustaz akan jawab di mana yang pertama tadi soalan Haji Omar tadi, KWSP tak Islami. Macam mana tu? Kemudian keluarkan boleh ke gunakan untuk zakat tu? Kemudian dah cukup haul tapi ditangguhkan pula, belanja ke lain pula. Jadi tak cukup-cukup jadinya. Jadi mungkin Ustaz boleh jawabkan kejap lagi Ustaz ya. Kita akan rehat seketika. Jadi kepada anda semua, nantikan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tunggu sebentar lagi.
Alhamdulillah, segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. #biar tahu, jangan keliru. Baiklah, saya Hadari, Da'i Hadari, temankan anda dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Hari ini kita bicarakan tentang zakat 2.5%, ringan atau beban. Dan kita sangat beruntung jugalah bersama dengan kita seorang panel, iaitu Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, dan juga seorang lagi panel jemputan kita, iaitu legenda kita lah untuk bukan Tanyalah Ustaz. Dulu Tanyalah Ustaz pun pernah, tapi pernah bersama dengan Al-Kuliah, iaitu Ustaz Fauzi Mustafa. Alhamdulillah, sambil-sambil kita nak jawab soalan ni, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama, selain daripada kita tunaikan kewajipan bayar zakat ni, kita kena banyakkan ilmu dalam bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama dapatkan pencerahan. Sebelum nak menunaikan zakat, kena ada ilmu dulu. Jadi, menjawab soalan daripada Tuan Haji Omar tadi, Ustaz Fauzi. Ya. KWSP tak Islamik. Macam mana pula tu? Kemudian yang kedua, tak cukup haul disebabkan dibelanjakan ke arah lain. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Da'i Hadari, terima kasih Encik Omar dan juga panel Ustaz Husni, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya, saya ingat ada 3 soalan kat situnya. Kita pecahkan. Yang pertama ialah tentang hukum untuk kita tukar kepada akaun patuh syariah. Itu bukan sunat, bukan harus, itu dah wajib. Kita wajib mengelak institusi ataupun simpanan yang berunsurkan riba. Betul. Sekiranya dia terlibat dengan riba, tuan-tuan wajib segera. Sebab persoalan riba ini berat. Riba ni berat. Disebut dalam 7 perkara yang membinasakan kita. Allah. Malah riba ini juga sebenarnya dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Jadi kadang-kadang kita ingat ringan kan, tapi besar dosa riba ini. Nasibu minar riba a'zam indallahi ta'ala min 36 zaniyatan fil Islam. Jadi dosa riba walaupun kecil riba tapi besar dosanya. Lebih teruk daripada 36 kali berzina. Satu. So kena tukar pada patuh syariah. Maknanya kalau esok hari kerja, esok juga. Hari ni hari kerja, hari ni juga. Pergi ke SP nak tukar kepada patuh syariah. Apa sajalah, sama ada kita, kalau kita belum ada takaful, ambil takaful yang patuh syariah. Simpanan yang tidak patuh syariah, tukar ada patuh syariah di bank-bank. Wajib. Badiru bil amal. Kita kena segerakan dalam amal soleh ni. Satu, itu soalan pertama Tuan Encik Omar tadi kan. Yang kedua, wajib tak bayar zakat. Memang amalan kita di sini ialah wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat dan segera bayar zakat. Baik, jangan belanja lagi, segera bayar zakat sebab duit itu dah lama dalam KWSP. Tunaikan kewajipan dulu. Tunaikan dulu kewajipan. Memang duit kita, cuma dalam KWSP tidak dipanggil, tidak milkut tam, tidak sempurna milik. Jadi hak dia bila kita keluarkan, jadi hak kita, maka segerakan bayar zakat dulu. Itu sebaik-baiknya. Macam kita gaji kita lah, gaji kita dapatkan, segera bayar zakat dulu. Baru namanya bersih, suci harta kita. Yang ketiganya ialah tentang, ada kata kita berhabis dulu lah. Berhabis dulu, dapat SP, berhabis dulu. Ataupun tinggal sikit, biar tak cukup nisab pun semua kan. Sebenarnya, memang itu helah orang-orang kita kadang-kadang licik. Sebenarnya, saya sebut hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi sebut apa? As-sadaqatu burhan. Maksudnya, sedekah yang wajib itu, zakat itu, burhan tu bukti keimanan kita. Jadi kalau kita nak bukti keimanan kita, aku nak bayar zakat dulu. Jangan habis lagi. Bukan mengelak habis sampai alhamdulillah tak kena zakat, syukur ya Allah, sujud syukur lagi. Jadi itu nampak sangat iman kita senipis kulit bawang. Allah. Ataupun tak ada iman. Kita bimbang itu ya. So buktikan kita ada iman, aku nak bayar zakat dulu ke mana pun sebelum dibelanjakan nak beli rantai emas ke gelang emas kat isteri ke, bayar zakat dulu. Bukti keimanan. Baik. Jadi mungkin kena inilah sabar yang abang tunaikan zakat dulu. Dia kena cakap macam tu. Baik, Nur Hayati Ismail pula sekarang ni. Lain kita sibuk hari ni Ustaz berdua. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail di talian kita kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Ya, apa khabar Kak Yati kita? Alhamdulillah. Selamat berpuasa buat Da'i dan ustaz-ustaz. Alhamdulillah, selamat berpuasa juga. Baiklah Kak Yat, mungkin ada soalan nak diajukan? Assalamualaikum Ustaz Fauzi dan Mak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan Kak Yat, pusat zakat akan menolak perbelanjaan wajib dari pendapatan. Bagaimana garis panduan yang diorang sediakan sedangkan gaya hidup seseorang tu tidak sama?
Gaya hidup Lepas tu lagi satu soalan, mengapa hukum zakat berbeza-beza di setiap negeri? Tidakkah ia akan menjadi kekeliruan kepada masyarakat lah? Itu saja soalan Kak Yat. Baik, terima kasih Kak Yat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gaya hidup berbeza. Bagaimana tu? Mungkin Ustaz Husni boleh jawab dan juga yang soalan kedua tu juga mungkin. Baik. Terima kasih. Bila kita sebut tentang tolakan zakat dan dia berkaitan dengan gaya hidup dan cara kita berbelanja. Sebab itu apa-apa sahaja yang dibuat di peringkat pemerintah, ia dibuat berdasarkan kepada kajian secara menyeluruh dan kita membuat penolakan. Sama juga seperti cukai. Cukai juga memang ada, setiap orang berbeza dari sudut kita kata dia punya perbelanjaan. Cuma kaedah penolakan, kaedah kiraan itu telah ditetapkan. Maksudnya tolakan untuk peribadi berapa jumlah. Contohnya kalau di PPZ wilayah Pusat Kuala Lumpur, kita punya tolakan peribadi untuk diri sendiri setahun 12,500. Rata-rata tinggilah juga berbanding dengan beberapa negeri yang lain ataupun berbanding dengan tolakan cukai. Kemudian ada beberapa tolakan yang lain kepada isteri, kepada anak-anak dan sebagainya yang dipecah-pecahkan berdasarkan kajian dan juga kita dah buat soal selidik. Dan berdasarkan itu kita mengukur perbelanjaan secara kita panggil secara uruf ataupun secara keseluruhan, maka kita letakkan tolakan-tolakan itu berdasarkan kajian tersebut. Sebab tu memang betul perbelanjaan orang berbeza. Kalau dibiarkan semua orang tolak semua belanja, bukan tak cukup, negatif mungkin. Sebab kita pernah kira betul-betul tuan-tuan. Maknanya tadi soalan ni Kak Yat tadi, kita pernah kira betul-betul ikut belanja. Okey, dia kata saya tak puas hati, saya nak ikut belanja saya yang sebenar. Kita kira last sekali tengok ada negatif. Daripada gaji, negatif. Saya kata negatif ni mari mana? Apa harta laduni ke? Tanya dia. Harta laduni ke ni? Lepas tu dia pun termenung sini. Macam mana datang? Mana datang? Mana belanja lebih pada duit ni kan? Mungkin rezeki terpijak ke? Dia pun terkejut kan? Jadi sebab itulah kita letakkan satu garis panduan. Maka garis panduan itu dibuat bukan sembrono tetapi berhasil daripada kajian-kajian dan seumpamanya. Rentetan itulah terhasilnya perbezaan kiraan dan juga kadar pada setiap negeri. Menjawab soalan kedua tu. Sebab itulah kalau kita tengok perbelanjaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sangat relatifnya berbeza dengan perbelanjaan mungkin di Kelantan, mungkin di Terengganu ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain. Keperluan itu tidak sama ataupun cara hidup mungkin tidak sama. Kalau harga ikan di sini mungkin sekilo RM10, di tempat lain mungkin sekilo RM5. Betul. Jadi disebabkan itu berlakunya sedikit perbezaan. Bukan perbezaan ini bertujuan untuk mengelirukan, tidak. Sebab itulah bila kita sebut tentang tolakan, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kiraan dan seumpamanya, ada kajian yang dibuat berdasarkan penduduk setempat. Tetapi saya percaya dan juga saya akur bahawasanya ada perkara-perkara yang lebih baik untuk kita selaraskan fatwanya ataupun hukumnya di semua negeri kepada perkara-perkara yang dasar dan utama. Itu kita setuju untuk kita cadangkan agar insya-Allah usaha itu akan dibuat supaya kita dapat menyeragamkan perkara-perkara yang dasar dan juga asas dalam hukum hakam yang berkaitan dengan zakat insya-Allah. Tapi tak bolehlah alah kat kampung lagi murah, bayar kat kampung lah, tak bolehlah Ustaz. Tak bolehlah pilih pula. Okey, mungkin Ustaz berdua boleh bantu Faizal bin Ahmad di Facebook kita ni. Katanya ini juga mungkin mewakili para penonton di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan baru-baru ni saya ke pusat zakat bayar zakat pendapatan. Bagi saya jika isteri tidak bekerja, ianya agak membebankan katanya. Saya nak tanya, contohnya jika gaji bersih RM3,000 ditolak 2.5%, maknanya kena bayar RM900 setahun. Di bandar besar RM3,000 tak cukup Ustaz. Jika tolak tanggungan dalam RM800 wajib bayar. Ianya agak membebankan untuk golongan B40. Macam mana tu Ustaz? Tolonglah kami, tolonglah. Baik, kalau soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad ni memang benarlah. Ini realiti Ustaz ya? Realiti. Dan kalau dia kata dia ni, kalau saya tengok secara kasar pun gajinya RM3,000, isterinya tak bekerja. Secara logik dan kasar saya pun memang dia ni tak wajib zakat sebenarnya.
Dia memang betul tak wajib zakat. Saya tak tahulah dia ke mana dan dengan siapa dia berurusan. Tapi saya yakin mungkin pada ketika itu zakatnya dikira tidak ditolak dengan perbelanjaan. Barangkali dianggap dia ambil zakat tu secara gross ataupun secara kasar, kemudian ditolak terus 2.5%. Jadi mungkin kerana itulah, mungkin kerana teknik kiraan tersebut. Tetapi kalau nak ikutnya, memang betul gaji yang tersebut kalau duduk di bandar di Kuala Lumpur, berumah tangga dan juga mempunyai, apatah lagi kalau mempunyai anak. Relatifnya gaji sebegitu pada pandangan saya dan juga pengalaman kita mengira dan membuat taksiran, dia ini tidak layaklah untuk berzakat. Itu belum kita cerita lagi tentang tanggungannya lagi. Belum kita belum tengok lagi tentang tengok tanggungan kasar saja 3,000 ni darab dengan 12 36,000. Tolak saja dia punya perbelanjaan diri sendiri pun dah tak cukup nisab lah. Settle. Maksudnya Islam itu sangat sangat indah, tidaklah terlalu memaksa. Kita kena tengok keadaan, beberapa keadaan yang lain. Baiklah, Nur Aini Abdul Karim di talian juga ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Aini? Alhamdulillah, sihat. Baik, mungkin saya yakin ada soalan berkaitan dengan zakat ni. Kak Aini nak tanya ni, silakan. Betul, saya nak tanya. Saya dah berhenti kerja, dapat pampasan. Lepas tu, duit tu memang tak dapat kat saya. Saya masuk ke bank kan. Tapi saya bayar zakat terus. Lamsam lah 2.5%. Saya nak tahu apa hukum dia. Baik. Lepas tu, saya kalau duit tu masih ada lagi dan tu, saya perlu kena bayar tak tahun kan macam mana? Okey. Baik, terima kasih Kak Aini, kita orang Kelang kita. Mungkin siapa yang nak jawab? Okey, Ustaz Husni. Macam mana Ustaz? Berhenti kerja Kak Aini kita ni, kemudian dapatlah pampasan, terus bayar zakat. Dan kalau ada baki lagi, adakah perlu dibayar lagi zakat itu? Kalau nak diikut dari sudut perolehan yang diperolehi daripada pampasan, pampasan ini dianggap sebagai harta barulah yang diterima, dan sewajarnya ia ditunggu ataupun ditangguhkan sehingga cukup haulnya, barulah Puan Nur Aini tadi zakat. Tetapi dia dah zakat upfront dah, maknanya dia nak zakat dulu. Ini tadi Ustaz Fauzi sebutlah iman lah tu. Itu tindakan dia bagus, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Dia rasa tanggungjawab, dia bayar. Okey, tu dah dia bayar, maknanya selesai. Cumanya isunya Puan Nur Aini kata tadi, sebelum ni beliau bekerja dan sekarang ni tak bekerja, dan perkara tersebut jika berada pada tahun-tahun akan datang, apakah dikenakan lagi atau tidak. Okey, asas kepada kenaan zakat ini bukan kepada soalnya kita bekerja atau tidak, tetapi soalnya kepada harta yang masih berada dalam tangan kita. Selagi mana harta itu cukup nisab, maka dia tertakluk kepada zakat. Sebab itu Nabi SAW sebut bagi nasihat kepada Aisyah, man wala yatiman ala falyattajirha hatta la ta'kulha sadaqah. Siapa yang menjaga harta anak yatim, kenalah dikembangkan harta itu, jangan hanya dibiarkan dimakan oleh zakat. Maksudnya, apa maksud dimakan oleh zakat? Maksud kalau harta anak yatim tu katalah ada sejuta, anak yatim tu masih lagi umurnya mungkin 5 tahun. Kemudian nak pergi sampai umur balik dia, balagh rushd dia, sampai dia umur 18 kalau dalam negara kita undang-undang, 18 sampai 18 tu, daripada sejuta tu sikit setiap tahun tu kena zakat. Baik. Kena zakat. Jadi baki daripada tu tetap kena. Cumanya kalau ialah berkaitan dengan sara hidup dan seumpamanya, jika ada masalah boleh pergi ke pusat zakat untuk melihat sama ada layak untuk menerima bantuan atau tidak. Kena ke pusat zakat terdekatlah untuk ditanyakan berkenaan situasi beliau. Cumanya Ustaz Fauzi, sebelum kita nak rehat seketika ni, mungkin Ustaz boleh terangkan keadaan ekonomi sekarang ketika COVID-19 ni tak menentulah, ada yang berhenti kerja, ada juga yang berniaga tak dapat pulangan yang memuaskan, bahkan mungkin cukup-cukup makan orang kata. Jadi macam mana Ustaz dengan status kewajipan berzakat tu? Terima kasih Da'i Adari. Sebenarnya kalau kita lihat, dia bukan masalah macam sebut tadi lah ya. Bukan masalah time gawat ke tak gawat ya. Dia harta zakat ni dia dua benda, iaitu cukup nisab dan cukup haul dia. Itu yang utama. Kali dulu kalau gajinya 100,000 sebulan time gawat turun 70,000 sebulan, tetap nak bayar zakat kena juga. Zakat juga. Sebab cukup nisab dan cukup haul dia, wajib zakat. Dia bukan masalah kira
saya kena berhenti kerja. Tapi kadang-kadang kita nak berhenti kerja pun dia dapat pampasan jadilah. Pampasan 200,000. Tetap kena bayar zakat juga. So, apa pun tuan-tuan mati Allah, dia berbalik kepada satu, cukup nisab, cukup haul. Yang kedua, pengiraan tak banyak, 2.5% saja. 2.5% saja. Kenapa ada orang kadang-kadang dia rasa takut? Dengan zakat dia takut. Padahal zakat itu ambil 2.5% saja. Kalau RM100 itu RM2.50. RM2.50 tu boleh beli tepung pelita sahaja. Tepung pelita saja. Ada 5 biji tepung pelita untuk buka puasa. Jadi kenapa kita nak takut? Itu saja sebenarnya nilai zakat tu tepung pelita je. Ada RM100. Kadang-kadang kita rasa untuk diri kita, tuan-tuan, masya-Allah, kita shopping sana shopping ni kita tak rasa takut. Tapi bab zakat, takutnya. Sedangkan Allah Ta'ala ni sebenarnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak memudahkan kita, meringankan kita. Allah tidak membebankan kita. Tidak diambilnya 50%, 2.5%. Bukan 25%, 2.5% saja. Jadi tuan-tuan Allah, kalau kita rasa tak layak, contohnya, pergilah pada pusat zakat berhampiran, suruh pusat zakat kira, baru selamat. Kita duk main acah-acah, rasa-rasa, duk fikir-fikir, hati rasa, itu rasa kita. So, kita pergi pusat zakat, baru selamat. Alah, kena RM20 je Ustaz. RM20 je bayar zakat. Saya ingat kenalah RM2-3,000. Jadi kita mindset kita bila sebut zakat, kita rasa nak mengelak. Sebab bila tengok peratus tu, padahal kalau dikira kan berapa sangat. Tepuk kita je. Saya sangat kagum dengan apa yang Ustaz nyatakan tadi. Sebenarnya menjentik fikiran kita semua para penonton ya, bagaimana RM100 tu RM2.50 saja. Allahu akbar Ustaz ya. Baik, lagi dan lagi kita akan bincangkan selepas ini, terutamanya berkaitan dengan topik kita zakat 2.5% ringan atau beban ni Ustaz ya. InsyaAllah sekejap saja lagi. Baiklah, kepada para penonton sekalian, Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan hari ini dibawakan kepada anda oleh PPZ Mawib. Akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Kita bawakan juga para ilmuwan yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman dan juga satu penjelasan kepada semua. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan bersama hari ini dengan PPZ Mawib. Kita sembang-sembangkan topik kita, iaitu zakat 2.5% ringan atau beban. Bersama dengan yang pertama panel kita Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan juga panel jemputan kita Ustaz Fauzi Mustafa. Alhamdulillah Ustaz berdua, kita ada soalan di Facebook ni, kita nak raikan. Nur Dahlia Biru katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, wajarkah seseorang itu merasakan beban dengan 2.5% dari hasil pendapatan hartanya dikeluarkan untuk zakat? Wajar ke tidak? Sekiranya dengan sengaja untuk tidak mengeluarkan zakat, adakah ia dianggap telah menzalimi golongan asnaf? Ataupun lebih tepat menzalimi diri sendiri? Silakan Ustaz. Okey, masih Da'i. Tadi yang bertanya Nur Dahlia. Tanya soalan tadi. Bagus soalan ni. Adakah seseorang itu sebenarnya patut rasa beban bila keluar zakat kan? Sebenarnya dia tak patut rasa beban ya, sebab banyak disebut dalam Quran, dalam hadis ya, bila kita bersedekah, bila kita bayar zakat, sedekah wajib ataupun sedekah sunat, Allah gandakan balik. Allah akan gandakan. Kita bimbang, takut jatuh miskin. Pasal apa? Yang bagi rezeki itu Allah. Allah Maha Kaya, Allah pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Khairul Razikin, Al-Ghani. Kita hafal nama-nama Allah 99 tu, Ar-Razzaq, dia pemberi rezeki. Khairul Razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Ghaniyu, yang Maha Kaya. Cuma orang kaya kata, mu bagi sikit ni 2.5%, aku bagi 700 kali ganda. Nak tak? Ini kita bisnes dengan Allah ni. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak. Jadi kita nampak gedebuk depan kita kan. Macam yang golek bazar Ramadan tu. Jadi saya sebut, tuan-tuan, senang saja.
kita hak ni pokok pangkalnya hati kita ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah disebut sebiji benih kita tanam tu dia akan tumbuhkan satu pokok. Satu pokok tadi keluarkan 7 dahan. Betul. Setiap dahan ada 100 biji buah. Erti nak gambarkan apa? Orang yang infak hartanya fi sabilillah untuk bukan untuk dia, untuk orang lain, asnaf ya. Maka digandakan 7 kali ganda. So kena ingat yang tu je. Allah Taala ambil sikit sebab aku nak bagi lebih. Bagi lebih. So tak wajar kalau kita rasa itu membebankan kita. Sebab itu disebut fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita nak senang lenang hidup kita kata Allah, maka a'ta beri, memberi. Sebab itu saya kata kalau kita rasa aku tak layak, maka pergi kira kat pusat zakat. Satu. Yang kedua persoalannya ialah adakah dikira menzalimi? Macam da'i ada sebut kan bagus menzalimi diri sendiri dulu. Sebab Nabi sebut ya, ma khalatatis sadaqah ay az-zakah malan illa afsadathu. Tidak bercampur harta sedekah yang sedekah wajib iaitu zakat dengan harta-harta yang lain, melainkan harta sedekah yang wajib zakat tersebut dia akan merosakkan harta lain. Bayangkan kalau kita beli rumah dengan atas zakat, kita tak keluarkan kepada PPZ atau pusat zakat, kita guna untuk diri kita, kita buat satu rumah. Rumah tersebut akan rosak. Ada je crack sana, ada tersumbat, ada je. Sebab yang jadi batu bata, simen, bumbung, dinding itu duit zakat. Beli kereta dengan duit zakat. Kereta tu tak lama akan rosak. Jumpalah rosak sana, rosak sini walaupun kereta baru. Okey, nak beritahu, kalaulah bangunan boleh rosak, kereta boleh rosak, kalau jadi makanan masuk dalam darah daging anak kita, apa jadi? Hati boleh rosak. So, bila hati dah rosak, budak jadi kacau jahat, datang jumpa Ustaz Fauzi. Ustaz, tolong buat doa Ustaz. Tolong tiup sikit. Tolong tiup Ustaz. Padahal sumber makanan dari mana? Walaupun kita tak merompak, tak mencuri, tapi duit kita tak bayar zakat, termasuk duit tu haram kita makan. Allahu Akbar. Sebab itu saya sebut, satu, menzalimi diri kita, menzalimi ahli keluarga kita. Yang keduanya ialah kita menzalimi asnaf. Contoh saya sebut tuan-tuan Allah, saya pernah kalau pergi mana-mana wacana ke seminar ke ceramah ke, saya buat perumpamaan senanglah kepada audiens. Saya kata yang kat TV sama juga. Kenal tak Robin Hood? Kenal tak Robin Hood? Kenal. Dia hero ke apa? Nak kata hero, tak macam hero sangatlah Ustaz. Tapi di negara orang putih dia hero. Sebab apa? Sebab dia membela nasib orang miskin. Orang miskin. Okey. Dengan cara apa dia? Dengan cara dia curi duit orang kaya, dia rompak duit orang kaya, di rumah orang kaya dia rompak, kemudian diagihkan kepada orang miskin. Maka di negara orang putih itulah hero sebenarnya. Tapi di negara kita tidak hero. Sebab dia penjenayah, dia pergi merompak rumah orang kaya, siapa suruh? Islam tak suruh merompak, ya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Maka Islam kata Robin Hood tu sebenarnya penjenayah, bukan hero. Kalaulah Robin Hood itu penjenayah sebab dia pergi merompak rumah orang kaya, ada lagi lebih teruk dari Robin Hood. Sebab dia merompak harta orang miskin. Nampak tak? Betul. Itu analogi dia. Kan? Itu hak orang miskin. Hak zakat orang miskin. Itu. Dia merompak orang miskin. Lagi teruk dari Robin Hood. Maka tuan-tuan Allah bayangkan. Ya? Nabi pernah sebut kalau kita menyusahkan orang, Nabi doakan biar dia pun susah juga. Jadi kalau miskin lagi susah hidupnya, kita bimbang takut kesusahan tu yang ditimpa orang miskin itu menimpa kita pula lagi susah hidup kita. Baik Ustaz. Lain macam Ustaz Fauzi kita hari ni. Robin Hood tu jauh benar perginya tu. Tapi tak apa Ustaz. Satu contoh yang baik untuk kita nampak. Sedangkan merompak harta orang kaya untuk menolong orang miskin pun dah nampak zalim. Inikah pula merompak harta orang susah, tak tunaikan zakat. Lagi dahsyat tu. Baik, kita ada pemanggil di talian lagi ketika ini. Kita bersama dengan Encik Anwar Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Anwar? Alhamdulillah, sihat. Salam Ramadan. Sama juga, selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim. Baik Encik Anwar, mungkin ada soalan nak diajukan. Silakan Encik Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ustaz. Ya, silakan. Saya Anwar daripada Melaka ya. Ustaz, soalan saya sangat mudah dan ringkas. Sebelum ni memang saya bekerja. Kemudian 5 tahun sebelum ni saya bekerja cuma gajian harian. Lepas tu seminggu sebelum PKP 1.0, saya dah diberhentikan kerja masa kerja dekat gerai lah. Selama sampai hari ni pun saya memang dah tak dipanggil untuk bekerja. Umur saya pun dah lewat 57 dah, 58. Baik. Okey.
Yang cuma saya ada sekarang rezeki Allah ni cuma simpanan KWSP saya. Memang dah cukup. Tapi sebelum ni memang saya pernah berzakat setiap kali saya keluarkan wang simpanan saya walaupun dalam masa 1.0 tu. Subhanallah. Baik. Tapi sekarang saya cuma nak tanya, saya tidak ada apa-apa bantuan, tak ada orang menolong saya dan saya tak ada sumber langsung. Jadi kalau saya gunakan wang tu untuk kegunaan harian saya, bila setiap kali saya keluarkan, adakah perlu saya berzakat juga? Itu je persoalan saya sekarang ni. Tolong beri pencerahan Ustaz-Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Dia sebut Da'i tu risau juga teman nak kena jawab. Tapi tak apa, kita ada Ustaz Husni untuk jawabkan. Silakan Ustaz Husni. Baik, terima kasih Tuan Anwar Baba yang saya kira hatinya juga seorang yang lunak dengan agama, masya-Allah. Ingat tentang bayar zakat tu. Sebab dia rasa risau. Allah. Sebab tu dia tanya. Dia kata saya nak keluar, saya dah tak kerja dan sebagainya. Dia bagi tahu keadaan dia. Maka keadaan dirinya itu sebahagian daripada realiti yang berlaku pada kebanyakan orang pada hari ini, dan saya yakin beliau seorang yang sudah bersara dan juga mempunyai simpanan KWSP, kerana tu dia cakna urusan zakat dia. Baik, yang pertama sekali perbuatan dia dah keluarkan kemudian dia dah zakat, itu tepat. Adapun setiap kali membuat pengeluaran apabila memerlukan, sebab apa? Sebab umur dia tadi dia dah sebut umur dia 56 gitulah. Dah maknanya umur pencen dah lah ya. Jadi pada ketika itu KWSP dengan diri dia sudah dianggap sebagai simpanan. Maka dia dah macam simpanan kita biasa. Kita boleh bawa keluar duit dan sebagainya. Maka setiap kali pengeluaran duit yang dah jadi biasa tu, yang setiap kali tu dah tak kena zakat dah. Yang dia zakat awal tadi itu betul lah. Tapi yang setiap kali selepas itu digunakan untuk memenuhi keperluan belanja hidup dan seumpamanya, maka yang tu dah tak dikenakan zakat. Atas sebab kerana tidak ada pendapatan lagi. Itu atas sebab benda tu dah jadi macam simpanan biasa. Betul, dia. Simpanan biasa. Sebab yang alasan sebelum ni KWSP belum dikeluarkan zakatnya, tersimpan lama, sekali bawa keluar, sekali tu kena. Kemudian kalau ada lebihan, maka lebihan tu kena pada setiap tahun sekali. Bukan setiap kali pengeluaran. Jadi untuk Encik Anwar Baba, setiap kali yang keluarkan untuk belanja diri sendiri itu tak usah kira lah. Itu tak kira lah sebagai pengeluaran yang kena zakat. Tetapi bila ada berbaki di hujung tahun, maka itu dianggap sebagai kena zakat macam yang kita sebut tadi. Cuma keadaan Encik Anwar Baba ni, saya minta tolong Encik Anwar Baba berhubung dengan tadi disebut di Melaka Pusat Zakat Melaka untuk meminta apa-apa bantuan. Kalau bukan untuk di Encik Anwar pun, untuk anak-anak boleh dapat bantuan persekolahan. Umur beliau pun 57 dinyatakan tadi. Boleh dapat bantuan persekolahan kalau anak yang ada melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Ada beberapa bantuan-bantuan yang disediakan. Boleh berhubung dengan Pusat Zakat Melaka untuk mendapatkan keterangan lanjut, dan juga mungkin Pusat Zakat Melaka, kalau ada sahabat-sahabat yang menonton rancangan pada hari ini, boleh berhubung, boleh mencari, dan juga insya-Allah moga-moga dipermudahkan rezeki dan juga diberikan keluasan iman dan takwa sekali lagi kepada Tuhan. Sedikit penjelasan Ustaz Husni sebelum kita nak rehat seketika bersama dengan kapsul Ustaz Don ni. Macam mana, ini satu soalan lah mewakili para penonton di luar juga. Macam mana mereka yang dah bersara atau yang mempunyai pendapatan tak tetap, macam saya lah bekerja freelance ya. Jadi macam mana Ustaz? Adakah diwajibkan juga lagi untuk berzakat? Okey, apa-apa pun sila buat taksiran terlebih dahulu. Kena buat taksiran bagi orang yang bersara, kalau ada pencen, kita tengok jumlah pencen yang diterima. Ada orang pencennya tinggi, ada orang pencennya rendah. Apa-apa pun sila buat taksiran dulu untuk menentukan sama ada layak atau tidak. Itu dia. Baik. Cumanya Ustaz, taksiran tu adakah boleh dibuat sendiri ataupun perlu merujuk? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam masa yang ada ini untuk kita bagi faham taksiran itu dari sudut berapa pendapatan yang diterima ataupun bagaimana? Begini, secara relatifnya sekarang ini nisab kita sudah tinggi. Nisab kita berjumlah RM20,299. Maka orang yang mempunyai lebihan pendapatan sebanyak itu sahaja yang dikenakan zakat. Maksudnya itu sudah nampak seronok tak ya? Maknanya lebih pada tu baru dikenakan zakat. Bawah daripada tu tak wajib zakat. Maknanya threshold ataupun nisab tu sudah besar. Maka sebab itu bila kita kata kita datang untuk buat taksiran, sebab orang di pusat zakat ni bukanlah macam malaikat jaga neraka ya. jangan kata kita masih lagi ada hati, ada perasaan. Datang kira dan bagi tahu betul-betul kalau bayar rasa mampu ke tak.
saya rasa tak mampulah Ustaz, tak bolehlah, saya tak boleh pergi Ustaz. Baik. Kita bagi kelonggaran, tetapi zakat itu tetap menjadi tanggungannya sehingga dia mampu. Itu ada discretion. Fleksibelnya tu. Ada discretion. Tolong datang, buat taksiran, kita akan bantu anda insya-Allah untuk menyelesaikan masalah apa yang anda ada. Baik, insya-Allah. Sambil-sambil kita nak rehat seketika, saya nak buat taksiran sekejaplah dengan dua orang panel kita yang ada ini. Baiklah, kepada anda semua, insya-Allah kita rehat seketika Ustaz ya. Kepada para penonton sekalian, kita sangat bertuah kerana kita ada kapsul Ramadan bersama dengan Ustaz Don. Jadi kita akan rehat seketika. Jom sama-sama kita saksikan kapsul ini bersama dengan Ustaz Don dengan topik kenapa kurma? Jom kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurma adalah salah satu daripada buah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kurma juga adalah salah satu daripada makanan yang digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Maknanya, siapa yang makan kurma dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala. Apatah lagi bila datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kurmalah yang menjadi hidangan utama berbuka puasa. Nanti dulu, bukan kerana buah kurma untuk bulan Ramadan. Sebaliknya, dalam hadis Nabi, Nabi yang sebut berbuka puasa makan buah kurma, senikmat-nikmat makanan sahur adalah buah kurma. Jadi semua ingin mengejar pahala sunat. Kenapa? Kerana bulan Ramadan satu amalan sunat bersamaan pahala satu amalan fardu di bulan yang lain. Kalau satu amalan fardu dengan sunat bezanya berapa? 70 ganjaran. Hanya dengan makan buah kurma. So sejarah kurma ditanam lebih kurang berdasarkan pandangan sejarawan dan ulama, kurma lebih kurang 10,000 tahun yang lalu. 10,000 tahun yang lalu kurma mula ditanam, dan antara negara yang mewah dengan kurma adalah bumi Madinah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di bumi Madinah ada lebih kurang 120 jenis buah kurma. Sudah pasti apabila Nabi menjamah sesuatu, tidak ada lain melainkan makanan itu pasti baik untuk tubuh badan manusia. Dan ini terbukti dengan kajian-kajian yang dibawakan oleh para pengkaji nutrisi makanan. Bermacam-macam kandungan khasiat di dalam buah kurma. Iya, sebahagian pendapat kita melihat 3 biji buah kurma yang digunakan oleh seseorang untuk berbuka puasa memadai dengan jumlah hidangan 1 pinggan hidangan makanan. Nampak? Cukup luar biasa. Sebab itu, sahabat Nabi walaupun hanya makan kurma, tetapi semayang tarawihnya 20 rakaat yang luar biasa. Sebab itu, buah kurma sentiasa menjadi makanan orang berpuasa kerana dia menghasilkan tenaga berlipat kali ganda daripada buah-buah atau suplemen-suplemen yang lain. Kurma mempunyai kaedah dalamannya yang boleh melawan berbagai jenis penyakit. Oleh sebab itu, kurma menjadi pilihan untuk berbuka puasa dan sahur. Maka ketahuilah hebatnya buah kurma. Dalam satu hadis Nabi sebut,
siapa berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwah, maka dia terhindar daripada diracun dan sembuh daripada sihir. Hadza wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. I think it's time for you to start working with me. Adakah cinta bakal bertahan setelah mereka bersua? Kau keluar dengan mamat tak setaraf dengan kau, habis weh kau kena marah. Kisah Cinta Rumi mulai 24 April, Rabu hingga Sabtu 9 malam. Salam sayang Ramadan ini di Lestari TV3. Ada drama barulah kat Facebook. Nak download lah tu. Ingat jangan download ataupun share laman web Cetak Rompak. Jangan. Syekh Nawawi bukan hanya bertindak sebagai penasihat agama dalam bidang pentadbiran, malah juga aspek pembinaan kota ilmu. Syekh Haji Nawawi telah memainkan peranan untuk menasihati Sultan dan akhirnya Madrasah Idrisiah telah berkembang. Jejak Rasul, ulama pewaris Rasul, setiap Jumaat hingga Ahad, 6:30 petang, hanya di TV3. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan bersama dengan saya, Da'i Hadari, dan hari ini Istimewa Ramadan kita sembang-sembang. Topik kita zakat 2.5% ringan atau beban bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan juga panel jemputan Ustaz Fauzi Mustafa. Alhamdulillah, dah sempat tadi saya kira-kira saya punya, tapi rahsialah. Sikit je tak banyak tuan-tuan, cukuplah beli kurma sebiji seketui. Baik, sekarang ni saya nak tanyakan soalan kepada Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi, boleh ke kalau katalah saya bagi contoh saya, ni saya mewakili para penonton bukan saya nak bayarkan zakat untuk orang lain. Yang pertama untuk keluarga, ataupun mungkin bukan keluarga lah, tengok ada ibu tunggal dekat kampung tu kan, kesian pula Ustaz. Jadi saya ni cepat sentuh hati, jadi saya nak bayarkan zakat untuk dia. Macam mana Ustaz? Terima kasih Da'i Hadari, Ustaz Husni dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi awal tadi Ustaz Husni sebut dah, ya, zakat ada dua. Satu zakat abdan, zakat badan. Yang kedua zakat mal, zakat harta. So kalau kita lihat zakat badan iaitu zakat fitrah, memang wajib atas setiap individu lah zakat fitrah ni. Jadi tuan-tuan, maka katakanlah kita nak kesian kat dia. Atas dasar kesian, hati memang cair betul lah. Hati memang baik, hati baik. Macam Da'i Hadari, hati baik. Ibu-ibu tunggal, pergilah jumpa dia, WhatsApp kan. InsyaAllah dia akan turun bayar. Orang rumah saya tengok ni. Tak apa, ibu tunggal okey. Jadi memang dibolehkan, diharuskan. Tapi dengan syaratnya, terlebih dahulu Da'i Hadari kena minta izin kepada ibu tunggal tadi, ataupun sesiapa saja yang kita nak tolong bayar zakat bagi pihak dia, zakat fitrah saja. Kena minta izin dulu, telefon sepatah, WhatsApp sepatah ke. Saya tolong bayar zakat awak, jangan bayarlah, saya tolong bayar zakat awak. Sebab apa dia tolong bayar? Sebab RM7 je. RM7 tu awak bayar kan, betul kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Tapi syaratnya minta izin dulu. Kalau dia izinkan, okey Ustaz, saya izinkan, maka silakanlah. Tapi kalau saya tak benarkan, saya nak bayar sendiri sebab saya nak masuk syurga sendiri, doktor katakan, maka tak bolehlah. Sebab itu kena minta keizinan. Adapun zakat mal, sebenarnya tengok dia wajib tak wajib atas dia. Harta, sebab zakat harta. So kalau dia tak wajib bayar zakat harta, kenapa kita nak bayar zakat harta bagi pihak dia? Jadi yang dibolehkan adalah zakat fitrah saja, itu pun dengan meminta keizinan tuan batang tubuh lebih dahulu, bergantung kat situ. Baik. Dari sudut hukumnya kena minta izin kepada tuan badannya. Untuk keselamatan minta izin isteri anda. Baik. Kita ada pemanggil di talian ketika ini, Encik Haizal. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oh, Puan. Ustaz dan Dai, semoga dirahmati. Baik Puan Haizal, minta maaf. Allah selalu ya. Ya, minta maaf Puan Haizal, tak sebut encik pula tadi. Apa khabar Puan Haizal? Okey, khabar baik. Okey, baik. Mungkin ada soalan, silakan Puan Haizal. Okey, soalan saya, yang pertama, jika saya dah membayar zakat melalui potongan gaji, tapi saya biarkan potongan itu mendata tidak ditambah, sedangkan gaji setiap tahun ada kenaikan. Apakah hukumnya, berdosakah saya ataupun saya kena buat kiraan semula untuk membayar? Okey, soalan yang kedua, bagaimana pula dengan orang yang membayar zakat tapi niat utamanya untuk melepaskan diri daripada membayar income tax? Mohon pencerahan Ustaz. Tak nak bayar cukai, bayar zakat, ya? Okey, terima kasih Puan Haizal. Macam mana tu Ustaz Husni? Okey. Yang pertama sekali, potong gaji statik. Sama aja. Sama aja. Okey, kalau dia potong RM20 tu lah. Itulah. Walaupun gaji dah naik berpuluh tahun. Baik. Setiap pertambahan gaji biasanya ataupun sebab tu saya selalu sebut, apa-apa pun kita buat taksiran semula. Kalau susah sangat nak tahu banyak mana, kalau tak ada perubahan dari sudut perbelanjaan yang biasa, setiap pertambahan gaji tu terus tambah je lah 2.5% daripada tu. Contohnya gajinya mungkin RM5,000 sebulan. Tiba-tiba tahun depan bertambah RM5,100. Jadi daripada 100 tu tadi, RM25. Daripada 100, RM2.50. RM2.50 daripada 100 tu, tambahlah RM2.50. Kalau dia potong gaji sebulan RM30, jadi RM32.50. Macam itulah. Mudah saja sebenarnya, tak ada payah pun. Itu hanya urusan kita dan sebagainya. Buat taksiran semula. Kalau dah sedar kata, dah lama ni tak revise balik zakat, revise balik insya-Allah. Tengok balik potongan sama ada kena tambah atau mungkin berkurang. Baik. Boleh jadi juga, ya. Okey, itu satu. Nombor dua, bayar zakat kerana nak lari cukai. Dulu kita jawab, ada cara jawapan dia. Tapi saya terfikir pagi ni mungkin barakah Ramadan, kalau kita buat satu ketaatan dengan melanggar satu kewajipan, dosa ke pahala? Nampak macam diam, ramai macam malaikat lalu pula, ya. Teman pun diam juga ni. Maksudnya, kita ada satu tanggungjawab kepada kerajaan, kepada pemerintah untuk bayar cukai. Kemudian kita jadikan zakat sebagai escapism pula. Maka itu satu niat yang tidak jujur, menjadikan zakat sebagai melepaskan diri daripada cukai. Maksudnya zakat bukan lillahi ta'ala lah. Zakat li cukai. Li cukai. Li lari cukai. Li cukai, bukan lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab tuan-tuan kepada negara, jika tuan-tuan kena tunaikan, sebab itulah dalam akta cukai dan pendapatan pada tahun akta cukai pendapatan 1976 seksyen 6/3, kalau tak ingat saya begitulah, kan, menyatakan mana-mana pembayaran zakat ataupun pembayaran yang dapat risik rasmi daripada institusi yang maknanya pusat-pusat zakat dan sebagainya yang ada risik rasmi, maka dia boleh mendapat rebate cukai. Maksudnya kalau dia bayar zakat RM50, cukainya juga RM50, maka dia tak perlu lagi bayar cukai. Itu kalau samalah. Tetapi nasihat saya, jika mereka yang kena juga kewajipan cukai, bayar juga kepada cukai, tetapi yang zakat itu, yang tu nikmati rebate yang dibenarkan oleh pemerintah. Sebab apa? Sebab kalau buat macam tu, niat kita nak lari daripada bayar cukai dengan menggunakan zakat. Maknanya kita menggunakan ibadah untuk melanggar peraturan. Rasa-rasa macam mana ibadah yang kita buat tu. Jadi dalam hal ni saya jelaskan. Janganlah kita kata buat apa bayar. Tak, dia ada signifikannya kita membayar cukai, tapi kalau betul-betul zakat kita menghabisi nilai cukai itu dan mendapat rebate sepenuhnya, maka begitulah. Maksudnya kita kira dulu, tengok betul zakat aku ni sama banyak dengan cukai. Contohnya. Maka dapat rebate itu sebagaimana yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Ustaz Fauzi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran beberapa kali tentang aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Yang bermaksud dirikan solat kemudian tunaikan zakat. Jadi nampak di situ betapa hebatnya ibadah ataupun syariat zakat ini sehingga ia disusuli daripada yang pertama iaitu solat. Jadi ia satu tanggungjawab yang sangat besar. Cumanya ada yang menganggap zakat ni membebankan. Bagaimana mungkin institusi zakat ataupun PPZ Mawib mengatasi masalah ni? Adakah mungkin cara lain untuk kita bantu mereka untuk membayar zakat tu sendiri?
Memang betul, tidak kurang daripada 26 kali disebut dalam Quran aqimus salah wa atuz zakah, ya. Bagi mereka yang betul-betul mengerjakan sembahyang, dia kena ambil tahu hal ini. Kena. Bukan sekadar sembahyang rukun seperti tahu, ya. Tapi digandingkan dengan aqimus salah wa atuz zakah. Sebab itu kalau kita lihat bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi golongan yang enggan bayar zakat walaupun dihalang oleh sahabat. Sayyidina Umar dia kata kenapa nak perang orang tak bayar zakat sedangkan mereka mengucap mereka sembahyang. Jadi ayat ini menjadi benteng sebenarnya, iaitu aqimus salah wa atuz zakat. Walaupun mereka sembahyang, mereka tak keluar zakat. Sebab disebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahawa tidak sempurna solat jika tak bayar zakat dan tak sempurna zakat jika tak solat. Dia berkait dua tu. Ya, walaupun ada yang kata tidak diangkat solat sekiranya tak bayar zakat. Bila dah bayar zakat barulah solatnya terangkat, itu diterima oleh Allah SWT. So kita kena faham betul-betul ni bagi mereka yang kaki solat tapi tidak mau bayar zakat. Allah. Jadi penat je. Solat kita memang tak gerak ke mana-mana sebab dia tunggu kawan satu lagi ni. Dia partner dia mesti sekali. Dia mesti seiring. Sekali, seiring sejalan sekali. Macam kita lah pergi kenduri tak bawa isteri, orang tanya mana isteri? Mana isteri? Jadi orang rasa pelik kalau seorang-seorang tak rasa pelik. So begitu juga. Jadi kita biasanya begitu nak beritahunya partner kita mesti ada sekali. So ada kenapa ada orang rasa membebankan? Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks wilayah ni, contohlah wilayah Persekutuan ada PBZ Mawi kan. Saya ingat yang terbaiklah bagi saya dalam bab bayar zakat ini, sebab kalau kita lihat siapa bayar zakat, ya, ada pula kafalah muzaki di wilayah Persekutuan. Walaupun Ustaz Usni tak cakap, saya cakaplah. Kafalah muzaki itu macam saya sebut, ya, kenapa nak rasa beban kalau kita bayar zakat, dapat lagi imbuhan, dapat lagi ada sikit reward daripada PPZ. Sebab ganjaran kepada anda, terima kasih kepada anda yang bayar zakat, iaitu dia akan dapat kafalah muzaki seumpama khairat kematian. Jadi kalau kita lihat nak dapat khairat kematian ni di Masjid Isra, kena menabung apa itu kumpul itu dah dapat. RM600 terkumpul, dapatlah. Tapi kalau dengan pusat zakat wilayah contohnya, dia bagi 3,000. Jadi kalau kita bayar zakat bagi 3,000 balik, masya-Allah. Nanti kalau meninggal dapat 3,000. Tapi bukan arwah tu dapat. Waris mati tu dapat 3,000 untuk apa? Untuk uruskan pengurusan jenazah. Jadi kalau ada orang rasa beban juga, saya tak tahulah. Bayar zakat membebankan. Padahal ada kebaikan lain. Ada kebaikan. RM3,000. Siapa nak bagi RM3,000? Sebab, tapi kita kena ingat, pengurusan jenazah semua berbayar sekarang. Betul. Malah ada package pula kat luar sana buat package. Siap dengan tahlil Yasin kat kubur lagi. 30 juzuk pun ada. Jadi sekarang ni semua berbayar. Jadi mandi mayat berbayar. Ya? Kemudian perawatannya dibayar. Kapan pun kena bayar. Gali kubur kena bayar. Jadi semua ni perlukan duit. Kita tak membebankan waris kita, anak kita, isteri kita. So pusat zakat tolong ringankan bebanan waris kita, anak isteri kita. So kalau orang kata bebankan juga, saya tak tahulah. Pusat zakat telah ringankan, kita rasa beban. Baik. Jadi sebenarnya baiklah kita jumpa pusat zakat, tanya kalau saya bayar saya dapat apa. Kan? Boleh runding di situ. Kadang-kadang isi borang tadi tu dapat pula reward. Betul. Telekong ni dapat hadiah lagi. Masya-Allah, tuan-tuan. Senyum makcik-makcik balik daripada pusat zakat ni, dapat telekong percuma. Okey, Ustaz Usni dan juga Ustaz Fauzi, kita ada pemanggil iaitu Puan Siti Rohani di panggilan ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan Siti? Alhamdulillah sihat. Silakan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz, 3 orang yang hebat-hebat tu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Ini adalah kawan kita yang menyimpan duit di tabung haji. Kerana dia nak mengumpul duit untuk menunaikan fardu haji, memang tak pernah dikeluarkan lah. Ada pihak mengatakan tak perlu membayar zakat, dan ada mengatakan kena bayar zakat sebab itu juga harta simpanan yang tak pernah dikeluarkan, yang semakin banyaklah. Jadi saya minta penjelasan, apakah benar tak perlu membayar zakat? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpanan dalam tabung haji, adakah ia tak perlu dibayar zakat? Silakan Ustaz Husni. Baik. Untuk menjawab soalan ini, sepatutnya kena tanya tabung haji lah. Sebab cuma yang saya boleh ringkaskan di sini, kenyataan daripada pihak tabung haji kepada para pendepositnya, mereka telah mengaku ataupun telah memberi kenyataan bahawasanya zakat kepada
pendeposit tabung haji telah disempurnakan ataupun diselesaikanlah secara langsung, tak tahulah secara langsung ataupun tidak langsung oleh tabung haji, kerana itu berdasarkan ketetapan daripada tabung haji sendiri. Jadi kami di Pusat-Pusat Zakat melihat kepada perkara tersebut dan meraihkan perkara tersebut, maka tertakluklah kepada apa yang telah diperakui dan ditakrirkan oleh pihak tabung haji. Maka untuk simpanan di situ, kalau mereka kata tak perlu dah dan mereka telah zakatkan, maka kita memakai kepada apa yang telah disebut oleh pihak tabung haji. Cuma satu lagi, jika ada simpanan lain yang tak cukup nisab, mesti dicampurkan dengan nilai yang ada dalam tabung haji. Sebab nilai dalam tabung haji itu duit kita juga. Kena campurkan. Contohnya, dia ada 10,000 dekat tempat lain. Tak cukup nisab. Tapi kat dalam tabung haji ada 20,000. So, dia kena campur 20 campur 10 jadi 30. Jadi cukup nisab, dia kena zakat tang 10 tu lah. Tang 10 tu 200.5 dia keluarkan. Maknanya dia kena campurkan untuk memastikan nisab dia tu. Untuk kiraan nisab, untuk ketentuan nisab, jumlah di tabung haji perlu dicampurkan. Cuma zakat kat situ tu, itu serah kepada kenyataan tabung haji lah. Itu dia. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tu. Cumanya Ustaz, Rahizah di Facebook kita ni ada dua soalan yang beliau tanyakan. Kak Zah, orang Cenor, Pahang. Okey, katanya yang pertama, apakah panduan yang digunakan dalam asas pengagihan zakat kepada asnaf berdasarkan kriteria dan kepelbagaian situasi masyarakat? Ditanya tu. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan permastautin asal bagi sesebuah harta zakat? Silakan Ustaz Husni. Baik. Bila kita sebut tentang panduan dalam asas pengagihan, menurut Al-Imam An-Nawawi dan begitu juga dinukilkan pandangan ini oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang juga terkena wabak corona COVID-19. Semoga Allah sembuhkan beliau dan masih lagi umat memerlukan dahagakan ilmu-ilmu dan juga hikmah daripada beliau. Bila kita sebut tentang perkara itu, dia ada 3 kriteria utama. Pertama, disebut tentang pengagihan, disebut kifayatul umur. Maknanya bagi secukup umur dia. Maknanya kalau kita agak-agak umur aghlabiah orang Malaysia ni 60-70, kalau dia minta zakat umur 30-40 tahun punya peruntukan, bajet 40 tahun tu kena bagi kat dia. Itu satu. Yang kedua dipanggil kifayatus sanah, iaitu cukup setahun. Okey, maknanya tengok perbelanjaan setahun dia, maka diberikan zakat sebanyak itu. Okey, yang ketiga dipanggil juga disebut secara tidak langsung, iaitu kifayatus syahar, maknanya ikut bulan, bulanan keperluan. Jadi pendekatan yang kita ambil dalam, saya kira mana-mana pusat zakat pun tidaklah diberikan sampai secukup umur kan. Begitu juga secukup tahun, sebab itu ada kemungkinan dia berubah keadaannya pada pertengahan tahun. Maka kita memberikan biasanya berdasarkan kepada keperluan bulanan. Maksudnya keperluan bulanan ataupun berdasarkan kepada kriteria-kriteria asnaf-asnaf ni meminta bantuan zakat berdasarkan yang telah ditentukan oleh pusat-pusat zakat negeri masing-masing lah. Maksudnya setiap pusat zakat negeri dia ada skim-skim bantuan. Skim itu dipecahkan daripada 8 asnaf, tapi dia buat skim, kalau di wilayah Persekutuan ada sekitar 36 skim kalau tak silap saya, bantuan kepada asnaf. Maka skim-skim itulah berdasarkan perkara tersebut, maka kriteria-kriteria itu diambil kira dalam pengagihan zakat. Lagi satu soalan dia yang kedua tadi berkaitan dengan apa ya? Soalan yang kedua tadi, pemastautin asal. Bila sebut pemastautin asal zakat ni, kita tengok mastautin tu maksudnya di mana harta itu berada. Itu harta asal dia. Itu mastautin asal. Maksudnya kalau dia cari kerja di Kuala Lumpur, maka mastautin hartanya adalah di Kuala Lumpur. Tapi kalau mastautin, mungkin kalau dia nak tanya in relation kepada zakat fitrah, zakat fitrah dia tak kira kita mastautin asal atau tidak. Yang tu kira dalam bab solat saja. Maknanya balik mastautin asal dah tak boleh jamak qasar dah. Itu dalam bab solat. Tapi dalam bab zakat fitrah, mastautin asal bagi kita ataupun mastautin kita ni adalah di mana tempat wajib yang kita berada. Sebab kalau kita ada waktu wajib. Waktu wajib masuk bila? Lepas maghrib, hari terakhir Ramadan. Itu masuk waktu wajib. Kalau masih belum bayar zakat ketika itu, kat mana kita berada, di situ kita bayar.
Dan hari ini orang boleh bayar secara online. Kita dah ada apps, dah ada macam-macam. Masya Allah, mudah di hujung jari sahaja. Baik, sekejap sahaja lagi saya nak tanyakan kepada kedua-dua panel kita. Ada tanggapan yang menyatakan tak percayalah institusi zakat ni. Saya bagi sendiri udahlah. Nak bayar sendiri Ustaz, tak nak melalui amil. Apa respon Ustaz berkenaan hukumnya dan juga macam mana nak betulkannya Ustaz Fauzi? Boleh ya? Kejap sahaja lagi. Kita akan jawab selepas kita berehat seketika. Di mana para penonton sekalian, kita akan tutup di TV3 dan insya-Allah akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah para penonton sekalian, sudah pasti setiap hari kita akan berdepan dengan pelbagai persoalan. Kita akan ada banyak permasalahan. Namun jangan risau kerana ada jawapan dan penyelesaiannya. Dan ini adalah salah satu caranya, iaitu sama-sama tonton Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Di sini ada penyelesaian, di sini ada jawapannya. Dan hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan bersama dengan saya Da'i Hadari, dan saya sangat bertuah kerana saya diapit. Bukan diapit lah sebenarnya, bersama sebenarnya. Apit lain kiri kanan. Saya bersama dengan dua orang panel kita, iaitu Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan juga Ustaz Fauzi Mustafa sebagai panel jemputan kita. Alhamdulillah. Baiklah, soalan tadi saya ada tinggalkan sebelum kita rehat seketika. Ustaz Fauzi, ya. Saya mewakili, bukanlah saya, daripada saya tidak. Sebab Ustaz Husni jeling saya semacam yang tadi. Ya. Ada orang, adalah yang berpendapat, bukan di Malaysia ni, luar negara punya cerita ni. Tak percayalah institusi zakat ni. Macam betul ke? Tentang habis kot lain duit ni. Jadi ada yang mengambil tindakan untuk tidak melalui amil ataupun sendiri untuk serahkan kepada mereka yang bergelar asnaf. Bagaimana Ustaz, pendapat Ustaz? Terima kasih Da'i Hadari, Ustaz Husni dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Bila bercakap soal ketidakkepercayaan, ya, hilang keyakinan, sebenarnya kadang-kadang persepsi kita semata-mata. Persepsi. Kita tak turun padang dan kita tidak join kumpulan ini, kita tak join kumpulan PPZ ataupun mana-mana pusat zakat turun padang. Kalau kita turun padang sama dengan mereka, baru kita tahu bahawa duit tersebut memang disalurkan kepada asnaf. Ya. Contoh katalah saya sendiri terlibat dengan institusi zakat, ya, dan kita buat rumah kita buat. Kalau rumah tu perlu repair, kita repair. Kalau rumah tu kita kata ni tak boleh duduk dah, memang kena roboh, kita robohkan dengan syarat tanah lah, tanah tu tanah sendiri. Kita buat rumah baru, rumah PPR lah yang sesuai dengan orang miskin. Ya, menahan belanja 30 hingga 40 ribu ringgit. Jadi duit anda sebenarnya tu memang pergi kepada asnaf. Cuma kita tak tahu saja. Barangkali kita nampak ramailah orang susah kat luar. Sebenarnya orang susah kat luar tu setengah-setengah tu
memang kita galakkan pindah ke rumah baru, mereka tak nak pindah. Mereka seronok duduk macam tu, ya, selesa di zone selesa macam tu. Jadi kita nak kata apa lagi, ya? Jadi sebenarnya ada orang asnah dia nak berubah, ada asnah dia tak nak berubah. Jadi kita tidak boleh buat hukuman bahawa pusat zakat tidak memainkan peranan. Saya sebut kalau bagi sendiri, ya, saya takut kita salah orang. Itu saja. Sebab kalau kita rujuk surah At-Taubah ayat 103 ada 8 asnaf. 8 asnaf, 8 golongan yang layak berhak terima zakat. Tiba-tiba kita tambah 9 contohnya. Tambah 9. Sebab saya tengok dia susah lah Ustaz. Dia pula waris saya, saudara saya pun nak bantu. Tengok dia ada tanah 5 ekar. Ya, anak semua berjaya, CEO tu CEO ni kan. Dalam tabung haji ada RM40,000. Kita nampak hidupnya susah, pakai singlet berlubang-lubang macam dia tembak Jepun. Jadi kita kata Allah susahnya nak bagi zakat ke dia lah. Sebenarnya kita salah orang. So kalau kita salah orang, dia bukan asnaf, maka hukumnya berdosa dan tak sah zakat kita. Kita wajib qada bayar lain. Allah. Jadi kita bimbang, kita takut salah orang saja. Jadi kalau kita bagi pusat zakat, insya-Allah tak salah orang sebab pusat zakat memang cermat. Dia akan pergi ke rumah tersebut, dia akan ambil data, dia akan buat kajian betul tak betul dia asnaf. Okey. Kalau dia asnaf apa keperluan? Lihat pula keperluannya. Tengok keperluan. Kita sebenarnya bila sebut zakat, kita sebenarnya nak bantu keluar dia daripada kepompong kemiskinan. Nak keluarkan dia. Kalau dalam keluarganya ada seorang berpotensi yang ada kelebihan dari segi akademik ke apa semua, kita bantu akademik dia, dia sendiri akan rubah ahli keluarga dia. Kita tak mau bagi ikan, besok nak ikan, lusa nak ikan. Kita nak pergi joran kat dia. Itu kita kena faham konsepnya. Yang keduanya kita ialah kalau bagi sendiri juga, saya tengok ada satu pandangan ulama antara Syekh Atiyah Muhammad Salim bila menghuraikan kes di mana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kan dalam kes Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan yang tidak mau bayar zakat, dia kata apa? Dalam kes ini bukan sekadar mereka enggan bayar zakat, tetapi juga termasuk mereka yang enggan membayarnya kepada ulil amri atau pusat zakat. Kes perang ni, kes perang Abu Bakar perang orang tak bayar zakat, bukan sekadar mereka enggan bayar zakat, tapi termasuk juga bagi sesiapa yang enggan bayar zakat kepada pihak pemerintah ataupun pusat zakat. Nak bayar sendiri. Satu kena ingat ya. Ini kan Syekh Atiyah Muhammad saya sebut. Dan yang ketiga saya sebut ialah kita sudah ada fatwa di Malaysia. Walaupun Ustaz Usni barangkali dia takut bayar, tak apalah saya sebut ya. Fatwa dah ada. Ini fatwa tahun 2006 lagi. Bukan fatwa saya, bukan fatwa pusat zakat, tapi fatwa daripada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Menceritakan tentang orang yang bayar zakat sendiri. Duit sendiri dia bayar zakat pada dia pilih siapa-siapa kan. So bila apa keputusannya? Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2006 memutuskan bahawa zakat yang kita bayar sendiri kepada asnaf, sekiranya asnaf betul-betul asnaf, sah. Sah bukan tak sah, sah ya. Tetapi Muzakarah Fatwa memutuskan dia berdosa. Sebab apa? Sebab patuh pada ulil amri itu satu kewajipan. Sebab ayat dalam Quran cerita bayar zakat ini ialah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhir ayat. Ceritanya ialah yang patut kutip zakat ialah ulil amri, itu pemerintah, kemudian diwakilkan kepada pusat zakat untuk kutip zakat ya. Kemudian tugas pemerintah juga kena agihkan zakat. Ya. Dia kutip zakat, dia agihkan zakat. So sekarang ni pemerintah wakilkan pusat zakat, maka pusat zakat kutip zakat. Kita kena bayar ke dia. Dan pusat zakat yang agihkan, bukan kita yang agihkan. Yeah. Walaupun sah tetapi berdosa. Malah da'i hadari dan juga untuk makluman semua penonton-penonton TLU pada pagi ini, kita kena ingat. Ada setengah negeri dia ada enactment dan memutuskan bahawa orang yang bayar zakat sendiri merupakan satu kesalahan jenayah. Kita kena ingat, ada setengah-setengah negeri dibuat macam tu. Maknanya, bila sebut satu kesalahan, jika dapat dikesan dan ditangkap, katakanlah ya, maka dia boleh didenda. Ya. Tidak lebih RM5,000. Ada hukumannya? Ada hukuman. Tak lebih RM5,000 atau penjara tak lebih 3 tahun. Atau kedua-duanya sekali.
itu harta dunia lah. Jadi di akhirat tak cerita lah. Saya takut berdosa tadi sebab Tuhan kata khudh min amwalihim itu untuk pemerintah. Jadi sekarang ni tuan-tuan kita balik semula ke pangkal jalan ya. Kenapa kita nak susah-susah cari asnaf? Menyenangkan. Pusat zakat dah cari asnaf. Ya, dan contoh gelandangan. Memang gelandangan nak dipindahkan kepada rumah katalah PPRT contohnya. Mereka tak nak. Mereka rasa selesa duduk gelandangan macam tu. Selesa. Jadi macam mana kita kata, pusat zakat tak main peranan. Sebab tengok gelandangan punyalah banyak. Bukan masalah pusat zakat tak main peranan. Mereka dah offer, dah duduk. Tapi kawan tu selesa kat situ. Dia seronok. Jadi kita kata, pukul rata, zakat tak main peranan, baik aku bagi sendiri. Itu salahnya. Persepsi kita saja. Jangan kerana persepsi kita terus menghukum saja. Allahu Akbar. Baik, kejap lagi saya nak tanya Ustaz Husni lah berkaitan dengan ekonomi. Zakat dan juga ekonomi. Cuma sekarang ni kita nak bersama dengan Mamu, orang Pening kita. Assalamualaikum Mamu di talian. Waalaikumsalam Naim dan ustaz-ustaz semua. Apa khabar Mamu? Selamatlah daripada dunia sampai InsyaAllah. Amin. Apa khabar Mamu, sihat ke? Alhamdulillah Tuhan bagi kat Mamu sihat. Semua ustaz-ustaz semua sihat. Amin. Semua mau doa bagi sihat. Amin. Silakan Mamu dengan soalan. Mamu lah tak sihat. Soalan Mamu lah tak sihat. Tak apa insya-Allah kami doakan Mamu. Silakan. Soalan Mamu. Ya, silakan. Mak menakan Mamu hutang kerana buat rumah 10,000 tapi Mamu duk ada dalam 8,000. Tapi Mamu nak bantu dekat mak menakan Mamu kah atau Mamu nak urus zakat kah? Dan mana Mamu duk pijak ambil lah. Ni Mamu duk tanya, Mamu duk nak pijak ambil lah. Ustaz kata kok mana Mamu ikut saja lah. Sebab Mamu duk tangan Mamu dah 8,000 dah tapi rumah tu duduk dalam 10,000 lebih nak kena bayar. Pasal hutang tu, hutang kayu-kayu semua. Lagu mana Mamu nak buat, Ustaz tolonglah. Nasihat kat Mamu, minta semua-semua nasihat lah. Kot salah Mamu ke apa Mamu nak buat ni. Maksudnya siapa? Maksud Mamu ialah siapa yang berhutang tu Mamu? Mak menakan Mamu hutang. Dia berhutang kan? Rumah dah. Hutang 10,000. Mamu 8,000. Nak bayar zakat ke atau Mamu nak bayar kat mak menakan Mamu ke? Mamu nak cadang lah betul lah. Dan satu nak tanya, orang yang bazar zakat, petara semua dia bayar dengan semua elok. Tapi satu hari semayang, 5 waktu, 1 hari ya semayang. 5 hari 1 waktu ya semayang di Maat. Lain semua tak kena. Tapi zakat semua je bagus. Alhamdulillah. Lagu mana keadaan Mamu lagu tu punya perangai dulu. Apa macam Tuhan nak terima ke Mamu punya zakat. Ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok sembang dengan Mamu ni betul-betul piau. Apa macam kalu tu macam ni? Kita ceritalah. Tapi tak apalah Ustaz Husni mungkin boleh jawab kedua-dua soalan tu. Silakan. Okey, baik. Apa nama tu bila kita sembang tadi Mamu ni bagus dia. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang soalan Mamu ni, kejap lagi kita simpan dulu jawapan dia. Kalau hampa semua nak tahu, hampa kena tunggulah kalau. Tunggu kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, hujung minggu yang bermanfaat, hujung minggu yang penuh dengan keberkatan kerana hujung minggu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sama-sama kita indahkan, kita murnikan hujung minggu kita. Yang pertama, manfaatkan masa bersama dengan keluarga. Yang kedua, beribadah. Dan yang ketiga, dapat ilmu kerana menonton Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Baiklah, hari ini kita bincangkan topik kita zakat 2.5% ringan atau beban bersama dengan dua panel kita. Panel pertama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan juga panel jemputan Ustaz Fauzi Mustafa. Baiklah, saya sangat beruntung kerana pada hari ini kita nak ajak anda semualah, selain daripada kita berpuasa di bulan Ramadan, jom sama-sama tunaikan satu lagi kewajipan kepada kita, iaitu menunaikan zakat. Jangan culeh
benar nak bayar tuan-tuan perempuan ya. Dalam rezeki kita itu ada juga hak orang lain. Baiklah, Ustaz Husni. Ya. Mamu tadi tanya lagu mana nak tinggal ada 10,000 lagi kena bayar rumah ni. Kemudian ada 8,000. Saya nak bayar zakat dulu ke nak kena bantu mak menakan tu? Yang kedua, yang tu kejap lagi Ustaz Fauzi jawablah. Macam mana zakat bayar tapi tak solat? Silakan. Baik. Yang pertama sekali, mamu kena tengok. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis bahawasanya kalau kita bagi bantuan, sedekah, zakat kepada saudara mara kita, dia dapat 2 ganjaran, iaitu sadaqatun wasilah, kata Nabi SAW. Sedekah pun dapat ganjaran pahala sedekah. Sedekah ni kalau diitlakkan dalam hadis, dalam Quran, diterjemahkan kepada zakat yang utamalah. Bagi zakat, itu adalah pahala sedekah, pahala pemberian dan juga pahala menyambung silaturahim. Itu nombor 1. Okey, yang kedua, mamu kena tengok mana dulu mai. Maknanya kalau 8,000 mamu tu belum sampai haul dia, mamu nak tolong bayar hutang tu tak apa. Mamu bagilah 8,000 tu. Tapi kalau 8,000 tu sampai dah haul dia dengan harta-harta yang lain, zakat dulu, baki daripada tu, pi tolong. Zakat. Pi tolong. Tengok tang mana lah mamu. So senang. Tak ada masalah kalau rasa mamu nak bantu dia. Katalah haul tu belum sampai lagi, nak sampai 2 bulan lagi ataupun sebulan lagi, maka sekarang ni ada keperluan tu. Mamu boleh dahulukan keperluan tu. Sebab apa? Sebab ini keperluan yang berkaitan dengan ahli keluarga. Wallahualam. Baik, itu dia pencerahan. Cumanya sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Fauzi untuk menjawab soalan kedua mamu tadi tentang zakat tapi tak solat tu, kita nak raikan dulu Hafiza di talian ketika ini. Assalamualaikum Hafiza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin Hafiza boleh tanya soalan terus kepada panel kita, silakan. Okey, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cik Hafiza dari Bangi. Baik, silakan. Saya ada satu soalan. Saya penjawat awam. Jadi tiap-tiap bulan ni memang dah potong zakat. Ikut inilah tiap-tiap bulan gaji masuk tu. Bila duit gaji masuk tu, saya terus masuk dalam saving account. Jadi adakah duit saving account yang bertambah setiap bulan perlu dizakatkan sekali lagi? Bila cukup amount dan haul. Baik. Itu saja ya? Ya. Baik, terima kasih Encik Hafiza, orang Bangi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana Ustaz Husni? Okey, dalam hal ini sebenarnya pada dasarnya kita ada 2 pandangan. Satu pandangan melihat kepada ianya dikenakan zakat, satu pandangan yang lagi tidak dikenakan zakat berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, la thina fis sadaqah. Tidak ada zakat 2 kali pada satu sumber harta. Pandangan pertama itu menyatakan walau apa pun yang berlaku, katalah kita dah zakat daripada harta A, dah selesai, baki daripada itu kita simpan ataupun kita buat apa-apa yang lain. Ni of course kalau kita buat benda lain, contoh kita pergi melabur saham dan seumpamanya, buat berniaga, maka dia kena zakat pula dekat situ. Tapi dari sudut simpanan, kalau kita simpan, apakah dia kena zakat? Untuk satu pendapat dia kata kena zakat juga. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya kalau dia dah zakat kat situ, tahun tu dia tak kena zakat bagi pendapatan ataupun bagi jumlah simpanan yang terhasil dari pendapatan yang telah dizakatkan. Maksudnya tadi, macam tadi dia kata dia dah potong, dia potong gaji. Kemudian daripada katalah dia dah potong gaji, baki gaji tu katalah ada 1,000. 1,000 tu dia simpan. Simpan-simpan akumulatif 12,000 setahun. Katakanlah dalam simpanan dia ada jumlah semua 62,000. Dia zakat berapa? Dia zakat 50,000 saja. Sebab yang 12,000 tadi, itu pandangan kedua yang dipegang dan diamalkan sehingga kinilah. Kalau lepas ni nak berubah fatwa, itu kita akan maklumkan kemudian. Kita akan rujuk dan kita akan bagi tahu kemudian. Soalan kedua mamu tadi. Macam mana Ustaz? Tadi Ustaz dah cerita dah di awal tadi bagaimana aqimus solah wa atuz zakah. Dia kena seiring solat dan zakat. Tapi mamu cerita adalah yang dia kenal ni. Zakat bukan main lagi, tapi solat sehari satu waktu pun boleh tentu. Silakan Ustaz. Ya. Hukumnya memang berdosa lah. Ya. Siapa tak bayar zakat, siapa tak bayar zakat berdosa. Siapa tak solat pun berdosa. Dan kedua-duanya dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Tak semayang dosa besar, tak bayar zakat pun dosa besar. Sekiranya dia rajin bayar zakat, tapi dia tak solat, zakat pun tak naik. Ingat hadis itu hadis, maka zakat tak diterima. Mesti dia sepasang
sepasang ni tidak boleh dipisahkan. Siapa semayang tak bayar zakat, dia rajin semayang tapi dia malas bayar zakat, dia tak bayar zakat. Semayang tak naik ke mana? Ya. Sebab zakat tarik dia, aku tak belum dibayar lagi ni. Betul. So siapa yang rajin bayar zakat tapi tak semayang pula, maka zakat pun tak naik ke mana. Sebab solat yang dia tak kerjakan, tarik zakat tu turun. Jadi mesti bayar zakat dengan solat tu mesti seiring sejalan. Jadi kalau ada orang macam tu, tolong nasihatkan kepada orang tu, Mamu, supaya dia bayar zakat dan dia solat sekali. Bukan payah pun 5 waktu sehari semalam saja. Dan kerjakan solat itu sekadar kemampuan dia. Mana kalau dia malas sangat, tak payah zikir, tak payah wirid lah. Semayang 4 rakaat, bagi salam, terus belah. Yang penting semayang. Baik. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz Husni lah, di mana ada kaitan soalan yang saya nak tanyakan ni dengan soalan sahabat kita di Facebook. Okey, saya bacakan dulu di Facebook. Sairul Nizam ni katanya, jika seseorang itu rasa terbeban dengan pembayaran zakat 2.5%, rasa terbeban Ustaz, adakah ada kaedah pembayaran zakat yang lain? Contohnya melalui makanan ataupun barang keperluan lain. Sairul Nizam, orang Kampung Larut Tin, Taiping. Dan saya nak tanyakan, mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan juga. Sebenarnya zakat ini sangat cantik. Dalam ekonomi, ilmu ekonomi, apabila kita membayar zakat, akan meningkatkan kuasa beli masyarakat sebenarnya. Di mana orang-orang asnaf zakat ini akan dapat kemampuan untuk melancarkan pergerakan keluar masuk duit itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali bila kita sebut tentang dia merasa terbeban dengan kaedah 2.5% dan sebagainya, dan dia nak bayar zakat atas makanan ruji ataupun keperluan yang lain. Pertama sekali, asal dan asas kepada zakat adalah dibayar mengikut harta yang dikenakan zakat. Mengikut asal harta tersebut. Kalau harta tu emas dan perak lah. Kalau harta tu duit lah. Kalau harta tu lembu lah dia. Kalau harta tu padilah dia. Maka itu asal kepada zakat. Menggantikan qimah ataupun mengeluarkan nilai kepada sesuatu. Contohnya, para ulama banyak khilaf dalam pandangan ini. Antaranya kalau dia itu menjual barangan dan zakatnya dikenakan atas urut tijarah, atas barangan tersebut, maka apakah dia boleh keluar daripada barangannya? Ada ulama kata benarkan boleh keluar daripada barangan dengan syarat itu adalah harta yang dia kena zakat. Okey, tapi kalau dalam hal ni dia nak tukar kepada nilai yang setara dengannya. Baik. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, dalam bab zakat fitrah, ya, dari sudut keluar daripada mengeluarkan beras, dia bagi nilai. Kerana nilai itu dilihat setara dan juga dilihat lebih memurnikan maksud bantuan tu. Tapi kalau dalam zakat harta yang lain, kalau zakat tu asalnya patutnya harta tetapi ditukar kepada nilai yang saya kira kalau disebut makanan dan juga keperluan-keperluan, itu sebenarnya tidak memenuhi hajat fakir miskin. Baik. Maka saya sarankan agar tidak dikeluarkan. Kalau rasa terbeban, macam tadi. Baik. Datang, jumpa, sebut, itu adalah proses. Lalukan proses tu dulu, cakap saya sebenarnya beban, tak mampu. Kita pun tak paksa. Jadi kita kata tak apa, tak mampu, tunggu sehingga mampu. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang susah, kita tunggu sampai dia senang. Okey, sekarang ni kita berada di fasa akhir. Dengan izin, call to action ataupun kita sebut sebagai pelan tindakan kita. Hari ini kita bicarakan tentang zakat 2.5%. Sudah terang lagi bersuluh, ia bukanlah satu beban yang besar. 2.5% tu, bak kata Ustaz Fauzi tadi, kalau RM100 tu beli tepung pelita je. Jadi apa pelan tindakan kita, Ustaz Husni dan juga Ustaz Fauzi? Silakan. Baik, yang pertama sekali, 2.5% ringan atau beban. Ringan kepada yang beriman, beban kepada yang enggan. Maksudnya kalau kita tahu bahawasanya ini adalah satu kewajipan kita, kita merasakan dia hak orang lain, maka kita akan tunaikan segera. Kerana hak orang lain kalau tertahan, Allah Ta'ala akan tahan hak kita. Dan kerana itu kita dah mudahkan untuk pembayaran zakat ini. Kita ada sistem online, kita ada kaunter zakat digital, kita ada kaunter zakat bergerak, orang boleh datang ke rumah. Dah ada macam-macam kemudahan. Dah ada macam-macam kemudahan. Tolonglah, gunakanlah iman anda, bertindak segera dan jangan ditangguhkan kewajipan kepada Allah Ta'ala. Ustaz Fauzi? Ini pelan tindakan kita untuk hari akhirat nantilah. Selamat kita insya-Allah, ya. Sebab kita semua akan masuk kubur dan kita akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Tapi kita kena ingat ada beberapa perkara akan jadi penyelamat kita dalam kubur nanti.
Antaranya ialah solat. Siapa tak solat tadi kan, tak cukup solat, ingat solat tak boleh bantu dia. Tak boleh bantu dia sebab malaikat akan datang ke kepala untuk soal kita, maka keluar solat kita yang sujud sambil ngadahi ni, dia akan kata la madkhala lakum min kibali hadza. Kamu tidak boleh masuk soal kat sini. Maka malaikat akan pergi ke kanan pula, soal ke kanan, keluar zakat. Zakat itu ni 2.5% ni. Keluar zakat. Kamu tidak boleh soal mayat ni daripada arah ini. Kami jaga dia, kata zakat. So pergi ke kiri pula, puasa Ramadan, puasa sunat, jaga dia pula. Maka kamu tidak boleh soal mayat ni ke arah ni, kami jaga dia. Baik. Malaikat pergi ke kaki pula. Jadi semualah keluar kebaikan dia. Malaikat tidak boleh buat apa, malaikat akan beredar. So ini pelantikan kita untuk berjaya, bahagia di hari akhirat dalam kubur nanti, maka bayarlah zakat. Itu dia, satu kesimpulan yang sangat hebat, satu pelantikan yang kita kena wajar ambil pedoman dan ambil peduli, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman sebagai panel kita, dan juga panel jemputan kita Ustaz Fauzi Mustafa kerana sudi bersama untuk pagi ini Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Kita bicarakan topik kita zakat 2.5% ringan atau beban. Terima kasih Ustaz berdua. Sama-sama. Insya-Allah. Seronok pula nanti kita sembang-sembang macam ni lagi ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Cumanya jangan kiralah pendapatan teman. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Anas, kita akan bersama dengan Ustaz Zarifi Daud. Topik perbincangan kita esok sangat istimewa, puasa cara Rasulullah SAW. Kata sayang Nabi, kenalah puasa cara Nabi, insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, zakat 2.5%, ringan bagi yang beriman, beban bagi orang yang bermasalah pada iman. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.